ahli parlimen PAS bagi 3 pilihan buat Muhyiddin. Pilihan tersebut adalah letak jawatan, bubar parlimen atau isytihar darurat sekiranya Belanjawan 2021 tidak diluluskan. Seorang anggota parlimen PAS menggariskan 3 pilihan buat Perdana Menteri Muhyiddin Yassin sekiranya Belanjawan 2021 tidak diluluskan di Dewan Rakyat Khamis ini. Menurut Ahmad Fadli Sari, pilihan pertama adalah mendapatkan perkenaan daripada Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen sekaligus mengadakan pilihan raya mengejut. Bagaimanapun memujuk Sri Paduka untuk mengadakan pilihan raya ketika ini agak mustahil susulan keadaan negara masih dilanda wabak ketiga COVID-19 yang melonjak selepas pilihan raya negeri PRN di Sabah. Bagi pilihan kedua, Ahmad Fadli mencadangkan agar Muhyiddin dan Menteri Kabinet Perikatan Nasional PN meletakkan jawatan. Atau pilihan ketiga yang tidak popular, mengisytiharkan darurat tapi sangat tidak baik pada pandangan rakyat, katanya dalam satu tamu bual dalam Facebook Kelantan TV semalam. Sebelum berlangsung sidang Dewan Rakyat, Muhyiddin yang menghadapi tekanan dari pembangkang dan parti dalam PN memohon perkenan Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat bagi menggantung sidang parlimen. Bagaimanapun, Agong selepas berbincang dengan Raja-Raja Melayu memutuskan tidak menerima permintaan Muhyiddin. Sebaliknya, menasihati semua anggota parlimen untuk menyokong Belanjawan 2021. Sukar bagi Muhyiddin raih majoriti. Pada awalnya, ahli politik dari kedua-dua belah parti bersetuju untuk mengikut nasihat Agong, namun sejak akhir-akhir ini, keputusan mereka berbelah bahagi. Sementara itu, Ahmad Fadli menambah, sukar untuk Muhyiddin meraih majoriti sekiranya perundingan tidak berlangsung dengan baik. Saya tak dapat nak buat jangkaan. Ia sangat bergantung kepada bagaimana kerajaan berunding dengan pemegang-pemegang taruh. Saya kira tidak mustahil Belanjawan ini tidak dapat diluluskan. Berdasarkan pemerhatian saya, tetapi saya berdoa bajet ini lulus. Walaupun Belanjawan pernah tidak diluluskan pada tahun 1999, ia boleh menyebabkan satu kekangan untuk membuat perbelanjaan yang lebih bebas, katanya. Sementara itu, penganalisis politik Prof. Siba Murugan Pandian berkata, sejarah ketika pentadbiran Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri pada tahun 1999 boleh berulang kembali. Apa terjadi pada tahun 1999 di mana bajet dibentangkan pada 11 November pada tahun itu? Perdana Menteri pada ketika itu membuat pengumuman bahawa pembubaran parlimen bakal berlaku. Pertama kali dalam sejarah parlimen dibubarkan, termasuk bajet yang dibentangkan juga terpaksa dihentikan sehingga pengumuman keputusan pilihan raya dan bajet dibentang semula. Adakah bermaksud situasi ini boleh terjadi lagi? Ia boleh terjadi jika kerajaan masih tidak mempunyai sokongan dan berasa ini adalah keputusan terbaik dari Belanjawan dibentang, tetapi tiada yang menyokong. Jelasnya dipetik portal Astro Awani. Siba Murugan turut berpandangan bahawa Muhyiddin boleh menasihati Agong untuk membubarkan parlimen atau melantik Perdana Menteri baru untuk memastikan kerajaan berfungsi. Kedua, jika tiada sokongan, ia boleh dianggap oleh setengah pihak bahawa ini merupakan isu keyakinan kepimpinan dan mungkin Perdana Menteri boleh menasihati Agong untuk bubar parlimen atau lantik Perdana Menteri baharu. Ini tidak bermaksud kerajaan tumbang. Ia akan tetap berfungsi dan pada masa yang sama, Perdana Menteri boleh menafikan bahawa jika tidak berjaya di parlimen, itu tidak bermaksud kerajaan tidak mempunyai keabsahan. Malah darurat juga boleh dicadangkan, bermakna tanggungjawab untuk mendapatkan perhatian dan kelulusan Belanjawan diberikan kepada Agong. Ada beberapa perkara boleh dilakukan tambahnya. Dalam perkongsian berita yang berlainan, pemuda PKR mengatakan Mahathir umpama telefon lama. Mahathir sudah membuktikan kebolehannya dalam berpolitik dan jasa beliau pada negara cukup besar. Namun zaman kegemilangannya sudah tamat, kata Syed Badli Shah.
Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad diumpamakan sebagai telefon dial pusing yang lama, justru tidak lagi relevan pada zaman telefon pintar. Naib Ketua Pemuda PKR Syed Badli Shah Syed Osman berkata demikian sebagai mengulas serangan Mahathir ke atas Anwar dan menganggapnya sebagai kolot dan layu. Tambahnya, bekas pengerusi Bersatu itu sudah tidak relevan lagi untuk terus berada dalam arus politik negara hari ini. Menurutnya, Mahathir sudah tidak relevan lagi untuk terus berada dalam arus politik negara hari ini. Mahathir ibarat telefon dial pusing yang wujud di zaman telefon pintar, smartphone. Taktik serangan dengan mengimbas masa lalu dan hanya meletakkan segala kesalahan ke atas Anwar adalah taktik lama yang kolot dan layu. Corak pemikiran politik beliau sudah ketinggalan zaman dan tidak lagi sesuai dipraktikkan, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Pada 13 November lalu, media melaporkan Mahathir secara terbuka berkata Anwar tidak layak memegang jawatan Perdana Menteri. Dalam wawancara bersama The Malaysian Insight, Mahathir berkata bekas timbalannya itu tidak mampu mengemudi negara jika berlakunya krisis keuangan, dengan menyorot krisis ekonomi pada 1997 sebagai contoh. Kita telah uji kebolehan beliau semasa saya jadi Perdana Menteri. Saya telah bercuti selama 2 bulan antara Mei dan Julai 1997 dan Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri pada masa itu. Terpulanglah kepada kita untuk menilai sama ada dia mempunyai keupayaan untuk mentadbir negara dengan baik. Saya tidak tahu penilaian yang akan dibuat oleh rakyat, tetapi yang jelasnya dalam krisis keuangan 1997-98 dia tidak berkeupayaan, katanya dalam wawancara itu. Mahathir juga mendakwa Presiden PKR bersama Pakatan Harapan PH tidak mampu merampas kembali kerajaan meskipun dia tiada lagi dalam PH. Syed Badli berkata individu yang masih bergantung harap kepada cara politik diamalkan oleh ahli Parlimen Langkawi itu perlu belajar untuk keluar dari kepompong politik sempit. Mahathir sudah membuktikan kebolehannya dalam berpolitik dan jasa beliau kepada negara cukup besar. Namun zaman kegemilangannya sudah tamat. Justru sudah sampai masanya kita tinggalkan cara politik masa lalu dan bergerak ke arah politik masa kini, katanya lagi. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih Anda setia mengikuti perkembangan channel Putra Raikal. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk sentiasa mendapatkan perkongsian berita-berita yang terbaru lagi terkini.